Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang untuk berjumpa bulan Ramadan sekali lagi. Kedatangan bulan Ramadan ini bagi orang yang mencintai Allah dan mau dicintai seterusnya adalah satu hadiah yang besar bagi mereka, kerana mereka tahu bulan Ramadan adalah bulan untuk meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berganda-ganda. Lebih-lebih lagi bagi orang yang dicintai oleh Allah sendiri akan mendapat perhatian atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sendiri menerangkan di dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, yang bermaksud sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa, iaitu yang taat kepadanya, dan Allah juga sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kesempatan dalam bulan Ramadan ini sewajarnya lah kita rebut peluang ini yang ditawarkan oleh Allah hanya setahun sekali saja, iaitu selama 30 hari. Bila kita beramal, kita ingatlah bahawa Ramadan yang kita lalui sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir. Dengan itu, bila kita menganggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir, kita tentu sekali akan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal dalam bulan ini, kerana belum tentu lagi kita akan dapat jumpa Ramadan akan datang. Kewajipan untuk berpuasa ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sama seperti yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu akan menambahkan takwa kamu. Jika kita mendalami maksud ayat ini, kita akan dapati bahawa ibadat puasa ini adalah semacam satu institusi yang membentuk jati diri manusia mukmin yang berkualiti. Allah menerangkan maksud berpuasa diwajibkan agar orang-orang mukmin menjadi orang yang tinggi takwanya. Ia meliputi baik ibadatnya, baik akhlaknya, baik hatinya, dan baik ekonominya. Bukan setakat baik amal ibadatnya saja, tapi mestilah baik dalam semua bidang, kerana itulah yang dimaksudkan dengan takwa kepada Allah SWT. Dari tafsiran ini, sudah seharusnya kita meneliti atau muhasabah diri kita. Seberapa banyak kebaikan yang telah kita raih selama beberapa tahun kita berpuasa, atau selama sepanjang umur kita berpuasa. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah puasa ini membentuk akhlak yang baik dalam diri kita? Cubalah tanya dan uji diri sendiri. Apakah perasaan kita bila melihat kawan, jiran, atau kalangan keluarga kita, atau sesiapa pun yang dikurniakan harta atau pangkat, kalau kita ataupun hati kita tidak merasa tenang, bermakna hati kita belum bersih, dan ini juga bermakna puasa yang kita lakukan sepanjang hayat kita ini masih lagi dipersoalkan. Jadi inilah peluang untuk kita muhasabah diri. Jadi dengan itu, bulan Ramadan yang sedang kita hadapi ini dapat kita usahakan agar kita menjadi orang-orang yang bersih hati kita, ya. Dengan muhasabah diri sendiri akan menggerakkan hati untuk merebut kebaikan yang ditawarkan oleh ibadat puasa ini. Mulakanlah niat yang baik dan mohonlah pertolongan Allah, kerana Allah sentiasa mendengar rintihan kita siang dan malam. Andainya kita tidak berusaha atau malas beramal, kita akan berada di takuk yang sama, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mengubah dirinya sendiri. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa ibadat puasa membentuk orang yang berpuasa bertambah kukuh takwanya. Selain daripada menunaikan hak Allah,
Sifat takwa juga menuntun umat Islam agar menunaikan hak masyarakat yang meliputi masyarakat di sekelilingnya dan masyarakat umum. Dalam hal ini, puasa boleh menimbulkan rasa ihsan atau simpati ke atas orang lain. Tentu sekali, rasa ihsan ini lahir dari pengalaman seorang yang dahaga dan lapar ketika berpuasa. Semoga sifat ihsan yang telah berlegar dalam dirinya itu mendorong seseorang untuk berlaku adil kepada orang lain dan tidak akan menganiaya atau menyusahkan mereka. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan serta memberi kepada kaum kerabat yakni haknya, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil iktibar dan pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi tekanan yang berat terhadap sifat ini. Diterangkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, yang bermaksud sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atau kebaikan kepada segala sesuatu. Jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Al-Imam As-Sa'di membagikan ihsan kepada dua bahagian. Yang pertama, berlaku ihsan ketika beribadat dengan perasaan tulus ikhlas kepada Allah, seolah-olah kita beribadat ia melihat Allah, dan jika ia tidak melihatnya maka Allah akan melihatnya. Yang kedua, berlaku ihsan terhadap hak makhluk, iaitu mencurahkan kelebihan apa yang ada padanya kepada makhluk Allah yang memerlukannya. Pandangan tersebut adalah bersesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yaraka, yang bermaksud ihsan itu ialah ketika kamu beribadat kepada Allah hendaklah kamu dalam posisi seolah-olah kamu melihatnya. Andainya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah lah melihat kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, berlaku ihsan bukan berlegar dalam urusan muamalah dengan sesama insan saja, seperti buat baik sesama manusia dan menghindari daripada melakukan perbuatan mungkar. Ianya lebih bersifat syamul, iaitu keseluruhan, dan tidak dilihat dari satu sudut saja, iaitu muamalah dan akhlak. Ia meliputi akidah dan pengamalan ajaran agama keseluruhannya. Dari keterangan hadis ini menunjukkan bahawa mengerjakan ibadat hendaklah dilakukan dengan ihsan, iaitu merasakan dirinya yang Allah melihat dan memerhatikannya. Ini adalah satu wasilah yang baik untuk seorang itu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ibadah yang dilakukan. Orang yang punya sifat ihsan yang kuat dan mendalam dalam hatinya akan rajin berbuat kebaikan kerana ia berusaha mendambakan keridhaan Allah SWT terhadap dirinya. Ia tidak akan terlintas untuk melakukan sebaliknya, iaitu kejahatan, kerana ia yakin Allah selalu melihat dan memerhatikannya. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, ihsan akan mendorong seseorang agar sentiasa ikhlas dalam beribadat dan dalam mengerjakan ibadat kerana Allah SWT. Sasaran ihsan yang seharusnya kita amalkan ialah terhadap ibu bapa. Berbaktilah kepada mereka dengan memberi layanan yang baik kepada mereka berdua, sebagaimana yang terakam dengan jelas oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, yang bermaksud Tuhanmu telah menetapkan
agar kamu tidak menyembah selain dari Allah, dan terhadap kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Dan jika telah sampai umur tua kepada salah seorang daripadanya atau kedua-duanya sekali, janganlah kamu berkata kepada mereka perkataan cis, dan janganlah pula kamu tinggikan suara dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah kepada mereka, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana ketika mereka membesarkan diriku ketika aku masih kecil. Hal ini ditegaskan dengan jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa amalan atau keridaan Allah Subhanahu wa taala hanya terletak pada keridaan ibu dan bapa, sebagaimana sabda Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain atau kama qala, keridaan Allah terletak pada keridaan ibu dan bapa. Jadi berlaku ihsan kepada mak dan bapa kita merupakan suatu perkara yang wajib, yang tak boleh dihalang oleh sesiapa pun, ya. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan, qala al-ulama fa haqqun nas ba'dal khaliq al-mannan bisyukri wal ihsan wal iltizam bil birri wat ta'ah lahu wal id'an min qarnillah al-ihsan ilaihi bi ibadatihi wa ta'atihi wa syakara bi syukrihi wa humal walidan faqala ta'ala anishkur li wa liwalidayka. Berkata ulama, manusia yang paling utama haknya selepas hak Allah yang sangat maha pemberi selepas bersyukur dan berihsan dan melazimkan kebaikan dan taat baginya dan patuh beribadat kepadanya ialah kedua ibu bapanya, sebagaimana firman Allah, anishkurli wali walidayka, yang bermakna Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa kamu. Dari keterangan yang dipetik dari ayat Al-Quran, hadis dan kata-kata ulama menampakkan kepada kita betapa tinggi nilainya sifat ihsan ini, sehingga pernah diriwayatkan seorang wanita yang banyak berdosa dimasukkan ke dalam syurga kerana sifat ihsannya memberi minuman kepada seekor anjing yang haus. Kita pun biasa mendengar bagaimana nasib seorang wanita yang rajin beribadat tetapi dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan ia menyeksa seekor kucing. Artinya wanita ini walaupun ahli ibadat tapi tidak mempunyai perasaan ihsan. Oleh itu, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, tanamkanlah perasaan ihsan dalam diri dan disebabkan dengan baik. Oleh itu, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, tanamkanlah perasaan ihsan dalam diri. Sifat ihsan ini jika ada pada masyarakat akan mewujudkan keharmonian. Andainya diamalkan oleh sepasang suami isteri akan mewujudkan mawaddah, rahmah dan sakinah. Dan andainya diamalkan oleh ahli keluarga, maka seluruh ahli keluarga akan merasa nikmat kebahagiaan dan kemesraan dan sekaligus mempereratkan tali silaturahim. Dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, inilah masanya untuk kita menabur benih ihsan ke dalam diri kita. Pintu taubat dan doa dibuka dengan seluas-luasnya dalam bulan ini. Allah menjanjikan untuk memperkenankan doa dan harapan setiap orang yang berpuasa. Dengan adanya janji-janji Allah yang menarik ini, maka gunakanlah kesempatan ini untuk meraih seberapa banyak kebaikan dari Allah, terutama sifat ihsan ini yang menjadi tunjang kebaikan bagi diri seorang muslim. Mudah-mudahan penerangan yang ringkas ini akan memberi manfaat kepada kita semuanya, termasuk diri saya, seorang hamba Allah yang fakir dan hakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.